Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahtar yang juga penulis buku Asam-Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW atas kesetujuan Al-Fadil Ustaz memberi dan berkongsi ilmu di Gema Nur Iman yang berusaha Ibunda Hajah Rosniati Mansur selaku pengerusi Pertubuhan Gema Nur Iman beserta barisan tadbir urus yang berdedikasi seterusnya menjadi tulang belakang dalam penganjuran kuliah-kuliah di Gema Nur Iman yang sangat dialu-alukan dan dikasihi jemaah pecinta ilmu serta penyinfa istiqamah pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita masih terpilih bagi mengimarahkan kuliah duha pada pagi 12 Syakban 1445 bersamaan 22 Februari 2024. Pada pagi yang berbahagia ini kita teruskan menelusuri pengembaraan di taman-taman syurga dengan penceritaan kisah kehidupan suri teladan akhir zaman Nabi Muhammad SAW bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mahtar dengan kupasan hadis-hadis dalam bab 2 sudah susah senang Nabi Muhammad SAW. Pastinya kita semua sudah tak sabar lagi untuk meneruskan perjalanan sirah kekasih Allah yang kita cintai ini. Jadi dengan itu saya ingin dengan segala hormatnya persilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran bagi memohon kebarokahan majlis pada pagi ini. Seterusnya kita mulakan kuliah kita yang pada pagi berbahagia ini. Falyatafadhal maskura Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah masa usia kami, kesempatan kami dalam bulan Sya'ban ini, serta panjangkan umur, jodohkan kami dapat bertemu bersama dengan Ramadan insya-Allah tak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan jemaah Gema Nur Iman di mana sahaja, dari Brunei ada, Singapura ada dan seluruh Semenanjung, sihat walafiat semua insya-Allah, dan usahalah kesihatan dan keafiatan itu sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan kali ini insya-Allah dengan azam untuk kita jadikan Ramadan yang terbaik dalam siri Ramadan kehidupan kita setakat ini. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada pihak Gema Nur Iman, Puan Hajar Rosniati, barisan tadbir urus Gema Nur Iman atas orang kata kesediaan untuk terus kita bertemu dalam majlis ilmu ini, dan tahniah juga atas istiqamahnya meneruskan pengajian ini, kerana tidak adalah benda amal yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada amalan yang istiqamah. Nabi sebut madama wa in qalla, ibadah yang paling Allah suka yang berterusan walaupun sikit. Dan ini tak kira sedikit lah, pengajian kita ni besar lah. Cuma relatifnya mungkin nak banding dengan pengajian tempat lain besar, kita tak tengok yang tu. Allah Taala Maha Adil menilai kita dengan daerah kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu di situ letak nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita istiqamah ni insya-Allah boleh jadi ini yang kita terbaik. Dan saya menumpang usaha istiqamah pihak Gema Nur Iman sahaja. Baik, kita teruskan pengajian kita. Saya sekali lagi nak maklumkan, mungkin ringkas saja pengajian kita. Tapi biasalah sebutkan ringkas, nanti dia jadi panjang juga. Alakul saya nak setkan diri saya sendiri. Juga kita ringkas, mana kata singkat.
saya ada urusan lain, kita hanya membaca satu hadis sahaja, iaitu asam garam ke-46, muka surat 130 dalam bab 2 susah senang. Satu hadis ni saja yang kita akan hurai dalam pertemuan kita kali ini insya-Allah. Baik, kita teruskan insya-Allah. Muka surat 130, asam garam ke-46, tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buntu Ummu Salamah bantu. Tajuk ini dia reflect, dia mencerminkan apa sudut pandang kita dalam hadis yang dibawa di bawahnya. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, puan-puan, hajah-hajah boleh bersetuju, boleh tidak. Jadi ini tajuk yang saya letakkan. Sebagaimana ulama hadis sebelum ini menggunakan hadis yang sama tapi letak tajuk dengan surutan yang lain. Ya, baik. Baik, kita tengok insya-Allah hadis ni sangat panjang sebenarnya. Kalau kita rujuk kepada tempat dia yang asal, Sahih Al-Bukhari dan juga ada Sahih Muslim. Sahih Bukhari jarang nak ada hadis yang panjang, tapi kalau ada tu dia memukau. Antara hadis yang panjang hadis ni. Hadis ni hadis Sayyidina Umar, panjang sangat hadis dia. Daripada awal sampai ni bermuka-muka surat. Cuma dalam buku saya ambil bahagian yang menjadi perhatian kita lah. Tetapi mungkin juga kita akan baca lagi bahagian hadisnya yang lain. Saya ingat ada keperluan untuk itu. Baik, kita tengok. Qala Az-Zuhri, qala Umar. Hadis ini dari segi periwayatan, perawinya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in. Dia menyebut bahawa Sayyidina Umar, nak dengar hadis yang Sayyidina Umar sebut juga tak banyak sangat. Yang ni kita rasa lagi mahal lah. Sayyidina Umar berkata, saya sebut tadi hadis panjang. Panjang ni dah nak ke hujung dah. Sayyidina Umar berkata, fa'amiltu lidzalika a'mala. Disebabkan, tuan-tuan boleh tengok terjemahan sebelahnya, muka surat 131. Kerana tindakanku itu, maka aku melakukan beberapa amalan. Dalam kurungan, saya tulis sebagai penebus. Untuk lebih nampak lagi, saya ada buat catatan di sini. Ada riwayat yang lain, Ibnu Ishaq, apa disebut dalam riwayat itu, perincian tindakan Sayyidina Umar. Kata apa? Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Sayyidina Umar kata, ma ziltu atasaddaq wa asumu wa usalli wa a'tiqu min alladhi sana'tu yawma idzin makhafatan kalami alladhi takallamtu bih. Maksudnya begini, ma ziltu, sejak itu aku tak henti-henti. Aku duk asyik je, aku tak henti-henti, atasaddaq, bersedekah, wa asum, berpuasa, wa usalli, salat, wa a'tiq, dan membebaskan hamba, disebabkan perbuatan aku yang aku buat pada hari itu. Hari mana tu yang kisah kita akan bincang lebih lanjut. Pada hari itu, makhafatan kalami, aku bimbang sangat, aku takut sangat dengan kata-kataku yang aku lontarkan pada hari itu. Allazi takallamtu bih. Baik. Ini memperincikan lagi. Yang ni, poin ni, saya nak tambah, walau tidak ada dalam buku ini, nak tambah nanti di hujung nanti, dia secara peribadi menjadi satu prinsip atau muhasabah untuk diri saya sendiri lah. Mudah-mudahan saya boleh kongsikan. Apapun kita tumpu kepada mesej utama pengajian kita tentang rumah tangga, insya-Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Disebabkan tindakan aku pada hari itu, aku lepas pada tu sepanjang hidup aku duk qada, ibarat gitulah, qada amalan aku buat ni sebab nak ganti ketelanjuranku pada hari itu. Baik. Kata Sayyidina Umar, qal falamma faragha min qadiyatil kitab, setelah selesai urusan ataupun proses perjanjian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi pun sesalah ni perjanjian. Isu cerita ni tuan-tuan, kita bagi latar belakang, ini berlaku pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke berapa ya? 6, tak silap saya. 6 Hijrah. Nabi dari Madinah, bergombolan dalam 1,500 orang sahabat Nabi, pakai ihram siap apa semua, nak masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Pada ketika itu masih lagi berperang antara tentera, antara pihak negara Madinah dengan negara Mekah, kita bayang begitu. Tetapi Mekah itu sendiri tidak ada siapa boleh halang untuk masuk. Dia ialah tanah suci.
Orang Arab, orang Quraisy walaupun dia jiran, walaupun dia orang tempatan situ, dia tidak ada hak untuk nak halang siapa-siapa pun. Memang begitu sejak dulu pun. Walaupun satu kabilah itu berperang, tapi masuk ke sini aman. Tu antara sifat tanah suci, masuk aman. Masuk tidak ada orang nak bimbang di apa-apakan. Masuk aman begitu. Ya. Hatta tengah sedang berperang, hatta dua kabilah sedang berperang pun masuk dalam tu tak boleh nak berperang, tak boleh nak ni. Aman. Itu terpelihara. Baik. Jadi walaupun berperang Mekah dan Madinah Nabi SAW, tapi mesti Nabi nak pergi umrah, pergi dengan jangkaan ataupun dengan awak tak ada hak untuk nak halang. Tapi yang berlaku memang dihalang lah. Memang dihalang. Baik. Itu je. Kemuncaknya berlaku perjanjian tersebut tu, perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian itu buat sebelahnya, tidak adilnya, kita tahulah sebagai ulang kaji. Baik, ini cerita dah habis dah perjanjian itu. Umrah tak boleh pergi, antara hasil ataupun antara yang dipersetujui dari perjanjian itu, Nabi dah sampai, orang kata di luar Mekah dah. Dalam Nabi di Hudaibiyah dalam 1 kilo 2 kilo nak masuk sepadan tanah suci. Tapi tak boleh tahun itu, tak boleh nak pergi haji, tak boleh nak masuk umrah. Kira habis kat situ je. Kira tak boleh nak buat umrah, nak buat tawaf apa semua itu, balik saja. Datang lagi tahun depan. Tu pun 3 hari saja boleh buat umrah sebagainya. Itu antara hasil ataupun syarat perjanjian. Baik. Itulah nak buat macam mana, perjanjian sudah dimuktamadkan dan dipersetujui, selesailah kat situ, kena baliklah. Tapi umrah itu dikira berlaku, dikira ni terus kita tak buat tawaf, tak dapat masuk Mekah, tak boleh buat tawaf, tak boleh buat sa'i, tapi dikira disebabkan keuzuran halangan ini, dikira di sisi Allah SWT selesai, kira dapatlah pahala. Dan um, binatang-binatang korban yang dibawa itu disembelih dan dibercukur sebagai penamat kepada umrah itu sendiri. Dibuat di Hudaibiyah. Sebab itu Nabi SAW sebut selepas pada selesai urusan perjanjian itu, qala Rasulullah, Nabi pun sebut kepada para sahabat Nabi, qumu fanhiru ataupun fanharu thumma hliqu. Jom bangkit, selesai dah kita kat sini, jom bangkit, pakat-pakat sembelih binatang korban, dan lepas tu pakat-pakat bercukur rambut. Penamat dah ni, penamat kepada ibadah yang tidak berlaku. Baik. Qal, kata Sayyidina Umar, fa wallahi ma qama minhum rajul hatta qala dhalika 3 marrat. Kata Sayyidina Umar, sungguh demi Allah, tak ada seorang pun yang bangkit dalam kalangan sahabat Nabi apabila Nabi sebut, Nabi bagi arahan, tak ada seorang pun yang bangkit sampai 3 kali. Nabi ulang sebut, jom bangkit, pakat sembelih belakang, kemudian kita cukur, kemudian kita balik. Seorang pun tak bangkit. Saya nak cuba kita membayangkan keadaan itu, keadaan semualah Nabi, para sahabat Nabi ketika itu. Baik. Ini falamma lam yaqum minhum ahadun, kata Sayyidina Umar, setelah Nabi tengok tak ada seorang pun yang sahut, yang bangkit, yang buat apa yang Nabi suruh, dakhala ala ummi Salamah. Nabi pun masuklah ke kemah. Kemah Nabi ada ummuna Sayyidatina Ummu Salamah. Jadi kita tahu secara tak langsung dalam musafir Nabi kali ini ke buat umrah ni, yang terpilih cabutan dia punya ni kan, undian dia Ummu Salamah. Nah, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, tentu dalam ramai-ramai isteri Nabi yang ada, dia yang terpilih, kena, sangat kena pada ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi yang kita kira paling intelek, paling matang ialah Ummu Salamah. Kita tengok pada hadis-hadis sebelum pada ni bagaimana Nabi berbicara dengan dia. Ingat lagi kisah yang hadis isteri Nabi ada 2 kem kan, kem Ummu Salamah, kem Sayyidatina Aisyah. Ketua kem Ummu Salamah, satu kem yang ni ialah Ummu Salamah, dia yang tolong cakap kepada Nabi dan Nabi jawab dia bagaimana. Dia orang yang bijak kan. Ini ada hikmah dia. Jadi yang pergi Ummu Salamah. Nabi masuk jumpa Ummu Salamah, fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Nabi pun mengadulah dengan isteri dia apa yang sedang Nabi hadapi kan. Ummu Salamah duduk dalam rumah, duduk dalam kemah. Tak tahu, mungkin kita tak tahu sangatlah apa yang berlaku di luar sana, dan jauh sangatlah daripada apa isu perjanjian dia. Balik ni baru Nabi cerita kat dia begini-gini, dengan kemuncaknya di akhirnya Nabi sendiri dalam keadaan lah teruk.
keadaan itu sahabat Nabi pula, macam tak dengar kata, ini perasaan Nabi, tekanan yang Nabi lalui dan itu diluahkan kepada isteri. Dan ini antara hikmahlah ada perkahwinan, ada pasangan suami isteri itu, iaitu masing-masing boleh meluahkan sama ada kebimbangan ataupun keresahan ataupun, harapan sebagaimana kita bincang sebelum pada ini. Baik, kita baca dulu hadisnya. Ummu Salamah dengar tu, tengok kebijaksanaan Ummu Salamah. Dia berkata, faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah pun berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibbu dhalik?" Abang nak jadi macam tu? Maksudnya abang nak ke orang semua sahabat ni buat yang apa abang minta tadi? Sembelih kemudian apa ni bercukur. Dan ini saya kumpulkan riwayat. Dialog yang ada ini sahaja. Saya nak sebutkan bahawa ini kebiasaan Ummu Salamah, dia tidak ada kalau mungkin sebahagian kemudian umatnya, kalau kita pun duk bayang, kalau pasangan berkongsi hal seumpama ini, kita banyak mengulas dulu. "Tu lah, tak patutlah orang ni, apalah ni, tak dengar." Dia duk komen, duk condemn pihak yang sana. Tak boleh buat apa. Tapi Ummu Salamah tak ada macam tu. Dia go kepada penyelesaian. Abang nak tak dia macam tu ni? Oh, mana kerusingan. Yalah kesedihan Nabi apa semua tu ada, tapi yang nak diselesaikan masa tu apa? Satu Ummu Salamah kata, "Abang nak buat macam tu ke? Atuhibbu dzalik?" Abang nak aku orang buat macam tu? Sudah tentu Nabi kata, "Okey, memang sebab kita nak habis ni. Nak balik semula ke Madinah, nak selesaikan umrah kita." Lalu Ummu Salamah kata, "Ukhruj." Abang keluar, "Thumma la tukallim ahadan minhum kalimah." Abang keluar, abang jangan cakap sepatah pun dengan siapa-siapa pun. Abang keluar. Baik. Hatta tanhara budnak. Abang keluar, tak cakap siapa-siapa, abang pergi sembelih sendiri, haiwan korban. Wa tad'u haliqaka fayahliqak. Kemudian selesai sembelih, abang panggillah tukang cukur, biar dia cukur rambut. Abang buat itu je. Ini bijak maksud saya tak boleh nak kata apa, ibu mungkin boleh ulas kemudian nanti, sudut pandang seorang wanita, isteri yang bijak bagaimana. Nah, itu. Nah, fakharaja, Nabi buat kan. Ini Nabi SAW. Nabi buat. Fakharaja, Nabi keluar, falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalika, nahara budnah, wada'a haliqahu fahalaqah. Nabi buat. Nabi dengar, Nabi keluar tak cakap siapa, Nabi pergi sembelih, Nabi cukur. Baik. Nabi buat. Nabi mungkin tak terbayang apa yang berlaku ni. Dengar je. Tu saya letak tajuk Rasulullah buntu. Dan ini bukan keaiban. Saya nak sentuh ada satu pengalaman saya nanti. Ingatkan saya pengalaman baru-baru ada isu nak katanya nanti kita bincang hal tu. Rasulullah buntu bukan ini merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sebagai manusia Allah takdirkan ini berlaku supaya nampak pedoman yang lain, iaitu antaranya Nabi dengar kata isteri, tidaklah ego, terima nasihat, terima pandangan, ya sebagainya. Nabi buat. Falamma ra'au dhalika qamu fanaharu. Jadi sahabat Nabi yang lain yang sebelum ni tak dengar Nabi apa cakap apa semua tu, tengok Nabi buat macam tu seorang-seorang, Nabi sembelih, Nabi cukur, Nabi tak cakap apa, mereka pun pakat-pakat bangun, pakat-pakat baru buat sembelih apa semua. Wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dha. Jadi lepas pada tu masing-masing cukur, kau cukur rambut aku cukur rambut aku, aku cukur rambut kau cukur rambut aku, masing-masing lah ni. Pakat cukur ramai 1,500 orang tu kan. Hatta yang menariknya kan ada rasa macam kelakar tapi dia tak kelakar ni serius. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dha ghamma. Sampaikan ada orang sahabat yang hampir membunuh sahabat dia yang lain kerana sedih sangat. Ini ibarat dia nak sebut macam mana, mereka cukur rambut, tapi cukur dalam keadaan tengah marah lagi, tengah sedih lagi tentang apa yang berlaku. Cukur tu sampai tertoreh berdarah kepala kawan tu. Itu maksud dia, hampir membunuh satu sama lain. Ini keadaan yang berlaku. Hadis ini kita berhenti, riwayat kita dalam buku ini berhenti sampai sini saja. Hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab persyaratan dalam bab syarat-syarat dalam jihad dan perdamaian dengan kafir harbi. Itu hadisnya. Habislah pendek. Cuma saya rasa saya nak kembangkan lagi, saya tak nak berlaku salah faham. Kita
Dia sebut saya nak sebut tadi ada satu pengalaman itu membuatkan, kena lebih cermat, kena lebih berhati-hati sebab kadang masyarakat tidak se-expose, seterdedah bagaimana kita. Lalu dia lebih menimbul salah faham, dia fikir. Jadi setiap pengajian apatah pengajian hadis yang bersifat rumah tangga, kemasyarakatan ni, realiti ni lagi kena diperhalusi. Sebab itu saya minta ibu-ibu, jemaah sekalian kalau ada kemusykilan yang rasa tak ni, terus ajukan. Kita duk baca selalu, kita tak ada isu sangat. Orang ni, contoh yang ni, mungkinlah apabila baca setakat ini kata, teruknya sahabat Nabi, tak dengar ni gini-gini. Mungkin ada itu. Yang ni yang nak apa kata, nak saya huraikan. Untuk itu, saya nak kena baca juga, saya buat carian sikit tadi. Nak kena baca juga sebahagian daripada hadis yang panjang ini. Nak bagi faham, nak bagi nampak suasana yang berlaku. Kenapa sahabat Nabi bertindak begitu? Adakah mereka ni biadab dengan Nabi, tak dengar kata Nabi? Tak boleh nak kata semudah itu. Kita faham situasi mereka, baru kita kata simpati dan empati keadaan yang berlaku. Baik, saya sebut dah sikit tadi background peristiwa itu, bagaimana mereka datang nak buat umrah, kemudian tak jadi kan. Antara kita kena nampak lagi ialah sahabat-sahabat Nabi yang ikut ni kebanyakan sahabat muhajirin. Mereka orang asal Mekah, kampung mereka, keluarga mereka duduk di sana. Ni 5 ke 6 tahun mereka berpisah, terusir dari kampung halaman. Ni peluang sejak 5 tahun terpisah, ni lah nak balik kampung balik. Balik dah sampai sempadan dah, nampak dah 1 kilometer lagi nak sampai ke kampung atau begitulah. Ni dekat dah tapi tak boleh masuk. Apa perasaan ketika itu kan? Ini tambah lagi berlaku beberapa peristiwa rentetan sebelum pada itu. Yang ni saya nak ambil tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar, dia yang cerita hadis yang panjang daripada awal sampailah ke akhir semua begitu. Di peringkat datang rombongan Quraisy untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah, nak selesaikan macam mana ni. Beberapa wakil datang. Ini terakhir ni datang Suhail, lalu berbincang ini tengah duduk orang kata mau menggariskan perjanjian, apa yang syarat-syarat yang kita janjikan, yang kita setuju, gini. Antaranya disebut kan, Quraisy sebut, kalau ada mana-mana orang kami yang lari kepada kamu, hantar balik. Tapi kalau ada orang kamu yang lari ke Mekah masuk agama kami tak kena hantar balik. Buat sebelah benda ni, syarat ni. Yang ni syarat yang kemudian Nabi terima kan. Ini antara syarat-syarat di garis-garis ni. Tak muktamad lagi syarat itu. Duduk tengah mesyuarat dengan sahabat Nabi yang lain, duduk menunggu keadaan ini. Nabi tengah berunding di dalam kemah dengan ni Suhail. Datang berlaku satu peristiwa ni, masya-Allah. Fa bainama hum kadzalik id ja'ala Abu Jandal bin Suhail bin Amr yarsufu fi quyudih. Duduk macam tu, sahabat Nabi duduk menunggu, tiba-tiba muncul seorang sahabat Nabi, seorang ni nama dia Abu Jandal. Ni sahabat Nabi yang sangat kesian lah. Muncul Abu Jandal bin Suhail, muncul duk heret sambil duk bawa dia punya rantai besi dia. Dia kena rantai. Dia orang Islam yang tak dapat nak berhijrah, tapi kena penjara, kena kurung, kena ikat lagi di Mekah. Tapi dia dapat tahu yang Nabi sampai dekat, dia usah dia lari. Qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina adhhuril muslimin. Masa tu dia sempat lari, dia meloloskan diri, dia lari ikut bahagian bawah Mekah, sampai ke Hudaibiyah ni, dia tunjukkan diri dia menonjolkan diri dia ni, aku kat gini. Baik. Itu yang berlaku masa tengah berjanji. Faqala Suhail, ni wakil perunding Quraisy masa tu. Dia menyaksikan hal ini. Dia berkata, "Hadza ya Muhammad awwalu ma uqadhika alaihi an turaddahu ilayya." Okay Muhammad ni ya, Muhammad ni, dia orang pertama yang aku minta untuk kau tunaikan perjanjian kita ni, pulang kat aku balik. Betul, perjanjian belum, baru tahu syarat dia, tak dimuktamadkan lagi. Berlaku kes ini, Suhail kata,
Muhammad, pulangkanlah budak ni. Kita sembahyang yang kita dah kita setujui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun katalah, "Inna lam naqdhil kitab ba'd." Kita tak sign lagi ni. Baru letak syarat, garis syarat tahulah itu, tapi kita tak sign lagi, mana tak termasuk dalam syarat, dalam perjanjian lagi ni. Baik, ini kata Nabi. Kata Suhail, "Fa wallahi idzan lam usalihka ala syai'in abad." Kalau kau tak nak buat ni, tak payah. Kita tak payah buat perjanjian langsung. Yang tadi semua tak ada lah. Kira turun batal kat sini. Baik. Nabi pun merayu lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ajizhu li." Bolehlah excuse ataupun pengecualian dia seorang ni. Sebab tak ni lagi. Memang patut pun. Qal ma ana bimujizihi lak. Tak, saya tak akan lagi. Ni kata Suhail lagi. Qal bala faf'al. Nabi bunuh. Bolehlah ni bunuh ni. Kata Suhail tak boleh sampailah. Memang Suhail berkeras lah. Nabi pun tak boleh buat apa. Okay. Abu Jandal apabila melihat keadaan itu, Nabi tak nak bantu dia pula tuan-tuan merayu simpati. Dia kata, "Ai ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman." Sanggup kamu nak hantar saya pulang kepada musyrikin? Saya datang dari keadaan saya orang Islam, Muslim. "Ala tarawna ma qad laqit." Kamu tak tengok ke macam mana aku kena ni? Dia kena azab, kena seksa. Terbayangkanlah tengah dia buat lari pun sekali dengan rantai-rantai besi dia. Kamu tak tengok ke macam mana aku kena ni? Baik. Wa kana qad adzaba azaban syadidan fillah. Memang dia masa tu diazab, diseksa dengan azab yang teruk dan dahsyat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Jandal. Baik. Ini kemuncak rentetan yang berlaku lah sebelum perjanjian itu. Daripada sinilah yang dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang menceritakan kisah kita ini, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kita kenal siapa beliau, perangai beliau macam mana. Dia tengok dia tak tahan dah. Faqala Umar fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahan dah, aku pun terus pergi jumpa Nabi. Wahai dia tak terlibat dalam perjanjian tu, Nabi tak bagi pun peringkat awal dia terlibat sebab kita tahu Umar akan bangkang je. Aku pergi jumpa Nabi. Aku pun berkata, ini kata-kata yang Sayyidina Umar kata tadi. Sebabkan kata-kata aku ni aku bimbang, aku qadha balik segala amalanku. Ini kata-kata dia. Cuba kita perhatikan apa kata-kata Sayyidina Umar. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergi kepada Nabi. Aku kata, faqultu, "Alasta nabiyallahi haqqa?" Tuan Rasulullah, bukankah Tuan Nabi Allah yang sebenar-benarnya? Qal, bala, Nabi kata, iyalah. Qultu, "Alasna 'alal haqq?" Bukankah kita ni atas kebenaran, wa aduna 'alal batil, dan musuh kita atas kebatilan? Nabi kata, bala, betul. Qultu, "Falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan?" Dah macam tu, kenapa kita menyerah? Kenapa kita mengalah? Kenapa kita merendahkan dalam hal ini agama kita ni? Kata Nabi, "Inni Rasulullah wa lastu a'sihi wa huwa nasiri." Aku ni hanya utusan Allah. Aku takkan engkarkannya. Yakni Allah SWT. Maknanya masa tindakan Nabi itu dipandu dengan wahyu. Nabi dapat arahan yang wahyu kita, sahabat Nabi tak tahu bagaimana wahyu itu sampai. Nabi mungkin terima, makna teruskan biar jadi perjanjian itu. Itu kata Nabi. Jadi aku takkan bermaksiat, tak akan mendurhakai Tuhanku. Wa huwa nasiri. Allah tetap menjadi pelindung, penolongku juga. Nabi sendiri tak nak sebut apa. Memang depan mata dengan pengetahuan Nabi ketika itu, ni berat sebelah ni. Orang kata zalim perjanjian ni. Tapi wahyu yang mungkin Nabi terima ketika itu, Muhammad bagi jadi. Nabi ikut lah. Ini Rasulullah, aku hanya utusan Allah, aku takkan engkar wahyu perintah Tuhanku, dan aku yakin Allah tetap membantuku. Baik. Sayyidina Umar dengar tu, dia kata, "Awalaysa kunta tatahaddatsna anna sanatil bait fanatufu bih?" Bukankah sebelum ni Tuhan sendiri sebut, kata kat kami, kita akan datang ke Mekah, kita akan bertawaf. Ini yang sebelum berlaku Hudaibiyah ni. Ini di Madinah. Nabi sebut satu hari Nabi mimpi melaksanakan umrah, tawaf, kemudian bercukur rambut. Lepas tu yang
Nabi bangun bangkit, bangun sedar tu Nabi cerita, Nabi kongsi sahabat, kemudian pakat nak buat apa, nak pergi umrah tu. Nabi mimpi, dan mimpi Nabi adalah salah satu jalan wahyu. Allah tunjuk pada Nabi akan berlaku keadaan itu. Jadi ini yang Nabi lakukan. Baik. Jadi Sayyidina Umar ungkit balik lah. Sebelum ni kan Tuhan akan cakap kita akan bertawaf dan sebagainya. Nabi kata, bala betul lah, aku dah cakap lah. Fa akhbartuka anna na'tihi al-'am. Tuhan pun bagi tahu saya, ni saya. Sayyidina Umar kata macam spesifik pada dia lah. Tuhan pun beritahu kepada saya sendiri bahawa kita akan datang tahun ini. Nabi kata, la, tak, aku tak kata. Ni Nabi jujur tuan. Nabi kata Nabi mimpi kita akan ni. Tapi nak tak sebut tahun ini, tahun yang berlaku ni. Cuma tindakannya je. Ni tak tahu apa yang dimimpikan itu bila akan berlaku. Dengan orang kata Allah tidak beritahu apa-apa, dengan Nabi berbincang dengan sahabat Nabi, membayangkan bahawa ni mana ini arahan ni kita lakukan segeralah, tahun ni jugalah. Itu Nabi laksanakan. Tapi Nabi tak kata kita, Allah tunjukkan kita akan tahun ni juga akan ni. Tak. Kita akan. Tapi adakah tahun ni? Belum tentu. Nabi kata, aku tak kata. Kemudian Sayyidina Umar dia sebut-sebut ungkit-ungkit lagi dah. Nabi tak ada jawab dah. Fa'innaka atihi mutawifun begini. Sayyidina Umar, bayang Sayyidina Umar tengah mana suaranya mungkin agak tinggi pada Nabi SAW. Mana Nabi ditekan begitu. Itu Sayyidina Umar. Habis Nabi tak cakap apa dah tu. Sayyidina Umar dia panas lagi. Dia pun fa'ataitu Abu Bakar. Aku pergi jumpa. Aku pun cakap kat Abu Bakar. Dan sudah tentu Abu Bakar ada dekat dengan Nabi. Saya bayangkan begitu. Orang paling ada bersama Nabi di mana-mana saja. Apatah lagi dia rundingan yang besar yang sebegini. Sayyidina Abu Bakar. Mana Sayyidina Abu Bakar ada kat situ juga. Dekat. Dan Sayyidina Umar sebut Sayyidina Abu Bakar. Mana kata Sayyidina Nabi juga dengar. Kemungkinan besar Nabi juga dengar hal ini. Lagilah menambah tekanan lah. Kita baca sekali lalu. Sama katakan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, alaysa hadha nabiyallahi haqqa. Ni terasa. Wahai Abu Bakar, bukankah Nabi ni Nabi yang benar? Nabi Allah yang benar? Qala bala, betul lah. Qultu alasna 'ala al-haq wa 'aduwuna 'ala al-batil. Sayyidina Umar sebut apa yang disebut kat Nabi. Bukankah kita atas kebenaran, musuh kita atas kebatilan? Abu Bakar kata, betul lah. Falima nu'ti daniyah fi dinina. Idzan, kalau macam tu kenapa kita sanggup memalukan, merendahkan, menghina diri kita tentang agama kita ni? Saya nak dengar tu, nampak dalam Umar berapi. Abu Bakar kata, ayyuhar rajul, hei saudara, ayyuhar rajul, hei saudara, innahu la Rasulullah. Nabi kita itu Rasulullah, semata-mata itu Rasulullah yang benar. Walaysa ya'si rabbah, dia takkan ingkar Tuhannya. Wa huwa nasiruh. Abu Bakar dia boleh ulang sebut kata yang Nabi jawab juga tadi sebab dia ada kat situ. Dia tak akan menderhaka Tuhannya dan Tuhannya akan membelanya juga. Fastamsik bigharzihi. Pegang, kita ikut sajalah keputusan tu. Fa wallahi innahu 'alal haqq, kata Sayyidina Abu Bakar. Demi Allah sungguh Nabi atas kebenaran. Sayyidina Abu Bakar ni beza peristiwa ini yang akan nampakkan menyalahkan kita keimanan yang jauh berbeza antara Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain lah, dia tak boleh lawan. Iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat dia daripada dulu sampai akhir zaman, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan ini Sayyidina Abu Bakar tetap percaya kat Nabi SAW. Ikut sajalah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, cerita lagi yang disebut ungkit tadi. Kan dulu kan Nabi sebut kita akan kat sini, kita akan gini-gini. Sampai lagi tu. Kemudian kata Sayyidina Umar, disebabkan perbuatan aku itu tadilah yang aku fa'amiltu lidzalika a'mala, aku tebus dengan amalan-amalan yang lain sebagaimana permulaan kepada hadis kita ni. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Saya nak sebut hadis panjang tadi untuk kita memahami kenapa sahabat Nabi tadi tak, Nabi sampai ulang 3 kali tak buat ni. Sahabat Nabi mereka pun buntu dalam keadaan sangat marah, kecewa, sedih. Kita tahu perasaan tu. Ini sebagai manusia berlaku. Jadi barangkali Nabi tanya tu, Nabi jom pangkat ni masuk tak masuk, keluar tinggal kanan, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, dengar tak dengar saja apa yang Nabi sebut tu.
bukannya sahabat Nabi biadab, bukannya sahabat Nabi ni suka-suka, tidak begitu. Dan ini antara kerenah umat lah. Saya ada saya ni doakanlah ni projek Asam Garam saya ke-8 lah. Hadis-hadis kerenah umat. Saya sambil buat yang buku ni aku nampak satu pattern. Hadis-hadis umpama ni nak masukkan dalam satu ni untuk nak tonjolkan banyak babak-babak kerenah umat Nabi, bagaimana kami Nabi melalui ujian umat ni. Apa sebut kerenah umat bukan cerita pada tentang orang kafir sahaja itu umat. Ni dalam kalangan beriman pun adalah orang kata ialah tadi seperti ini Nabi mereka mengurus hati Nabi dan sebagainya. Ini normal. Normal. Baik. Itu kisah dia. Jadi nak sambung kat mana ni? Saya berhenti kat sinilah dulu. Baik. Saya berhenti kat sini dulu. Ada beberapa poin saya nak sebut. Saya nak berhenti kat sini. Saya lelah bercakap tak berhenti ni. Saya buka ada soalan, kemusykilan. Jelas tak setakat ini perbincangan kita pada pagi ini? Dipersilakan. Dipersilakan jemaah untuk berkongsi. Utamanya kalau ada soalan, kalau ada kemusykilan. Tak ada? Ni kalau ada tu terus tanya je Ustaz. Terus tanya. Tak ada, terus mencelah ke. Kalau tidak ada, ketiga, saya nak sentuh dua perkara lagi. Setakat ni kita tahu, saya nak kembali balik kepada tumpuan utama kuliah kita. Tentang hadis-hadis rumah tangga Nabi dengan sorotan betul-betul nampak kepada kekeluargaan, hubungan suami isteri itu. Kita tengok daripada yang berlaku ini betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang terbuka, yang tidak ego, tidak besar kepala, pandangan nasihat isteri itu diterima dengan hati yang terbuka. Saya orang lelaki kita tahulah. Orang lelaki dia ada kecenderungan. Dia bukan orang lelaki sebenarnya. Saja dia begini, asal orang tu dia duduk pada posisi yang lebih tinggi daripada orang yang lebih bawah dia ada, kalau dia tanpa sedar dia ada kecenderungan kalau tidak dilatih untuk ego, untuk tak dengar orang bawahan kata kat kita kan. Apatah lagi dalam bentuk bagi nasihat, dia ada kecenderungan untuk menepis secara tak sedar. Of course apa begitu. Jadi suami pada posisi begitu bukan sebab orang lelaki, memang dia tidak, dia sebab posisi itu dengan tanggapan umum pula bahawa suami ni ketua keluarga sebagai ni. Jadi kalau isteri sebut tu dia jadi agak menepis untuk ni. Apabila kita tengok Nabi tidak begitu. Nabi terbuka terima pandangan isteri pada apatah lagi itu Nabi inilah kata buntu lah. Dan buntu bukan satu, saya sebut tadi bukan satu penghinaan apa tak. Itu realiti yang dilalui. Kadang kita duduk dalam, bukan kata orang tu tak cerdik. Kita pun lalui. Saya banyaklah macam kita menulis. Ni bidang kita. Tapi apabila kita absorb, terlalu mendalam duduk dalam suasana tu, kita tak nampak dah. Kita cakap kat isteri kita, saya malah abang ni. Isteri cakap, cadang, baru terfikir, betul lah, begitu. Itu realitinya begitu. Jadi kita kena satu kena meluahkan, kadang luahkan anak pun. Jadi luahkan siapa dan respon tu kadang itu jalan penyelesaian dia. Sebab kita tenggelam dalam suasana itu sehingga tak nampak. Bukan makna Nabi orang tu tak bijak, tak, bukan. Nabi pun begitu. Bayangkan daripada awal ni, kita sebut sikit cerita daripada awal, daripada mula sampai gini Nabi apa yang berlaku, macam mana nak selesai, tak boleh ni buntu lah kita sebut ni. Dan Sayyidina Ummu Salamah dengan kecerdikan ni, emosinya cerdik, boleh bagi jalan keluar. Benar macam tu, nak jadi macam okay, bawa macam ni, gini insya-Allah. Yang menariknya apabila kita buat tumpuan ini, luahkan kepada yang boleh terima dan memahami, bukan jenis yang suka label dan mengutuk. Betul, saya sangat setuju juga. Tak semua orang boleh ni. Ada orang kita tahu dah, sahabat kita tahu dah, ada jenis-jenis orang ni dia lagi panas lagi. Tu tak payahlah. Kadang ada orang suka untuk pergi kepada orang macam ni sebab dia nak dengar kawan tu kutuk lebih lagi. Kita nak kalau boleh penyelesaian. Baik, apabila kita tumpukan kepada ini, saya dapat beberapa perkara yang menarik dari segi perbincangan ilmiah di sini.
disebut, dari segi hukum, seorang suami tak wajib minta pandangan isteri. Ini dari segi rumah tangga. Tak wajib seorang suami minta pandangan isteri. Tak boleh masuk kata kesan ni, tak boleh saya kata, abang ni tak dengar, tak minta pandangan saya dulu gini ni. Tak. Dari segi hukum tidak wajib. Baik. Tapi ini termasuk dalam perintah Allah, iaitu apa? Minta pandangan, berkongsi meluah, ini termasuk dalam perintah Allah umum. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat berapa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu. Wa'ashiruhun bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, secara adat. Termasuk ayat ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kita bergaul, kita hidup bersama dengan mereka, ini untuk arahan untuk suami, bergaul dengan isteri secara adat, secara ma'rufnya, termasuklah kita meluahkan perasaan, kita mendengar pandangan, cadangan dia, itu termasuk secara umum. Tapi spesifik adakah suami wajib meminta pandangan isteri dahulu? Tidak, segi hukum. Baik. Yang menarik lagi, antara Ibnu Hammad, dia kata fihi fadl musyawarah wa jawaz musyawaratul mar'ah al-fadilah. Di sini peristiwa ini menunjukkan kelebihan fadilat mesyuarat, maksudnya berbincang, dan harus untuk ni, dari segi hukum lagi, dan ni zaman dulu lah saya ingat dah, meletakkan harus untuk melibatkan wanita yang bijak dalam mesyuarat. Ini saya membayangkan pandangan ulama pada zaman yang tak semacam kita ataupun suasana Malaysia lah. Biasanya orang lelaki saja. Tapi ada hukum ini memecahkan mungkin tradisi, sehingga ulama sebut Muhammad, dia kata boleh untuk melibatkan wanita al-fadilah, wanita yang ada kelebihan untuk serta dalam mesyuarat. InsyaAllah kita bisa kita terimalah hal ini. Baik. Yang menarik lagi, ini menarik. Ini saya punya percetusan apabila baca ni, menarik juga. Saya nak sebut, kata kalaulah seorang suami itu dia ego ke kepala, tak nak dengar langsung atau tak terima langsung pandangan, cadangan isteri, maka rumusan dia lebih kerah daripada Firaun. Saya kata tu, dia lebih kerah daripada Firaun. Kenapa? Secara tak langsung kita dapat dalam Al-Quran. Sebab ini kita sebut apa saja yang terkandung dalam Al-Quran, baik cerita ataupun satu huruf, kita tak tahu, tapi di sana berlapis-lapis panduan, pedoman, sudut pandang yang diraih, yang boleh ditadabbur kan. Yang ni baru saya perasan, boleh ambil istipati daripada kisah Firaun. Yang kita tahu bahawa Firaun dan isteri dia, Firaun suami yang tidak beriman, yang jahat, isterinya Asia suami yang beriman. Itu satu hikmah yang besar dah. Tapi hikmah yang lain pula berkaitan dengan ini, saya sebut, ya Allah, kita sebut tadi, kalau suami tu tak nak dengar, suami tak nak dengar pandangan, tak nak terima, dia lebih teruk daripada Firaun. Sebab apa? Firaun, sekah-kah Firaun, sejak Firaun dengar kata isteri, terima juga pandangan isteri. Kat mana tu? Yang kisah yang mula-mula terima Nabi Musa AS lah kan. Apa kalau kita nak tengok ayat ni, ibu boleh tengok nanti, kembali ke surah Al-Qasas ayat ke-9. Kata isteri Firaun, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan isteri Firaun pun berkata, aduhai penyejuk mataku, penyejuk mata kita dan awak ni, baby ni, dia angkut baby Nabi Musa AS ketika itu, la taqtuluhu, janganlah bunuh dia. Masa tu kempen ataupun dasar polisi kerajaan masa tu, mana-mana anak yang lahir masa, anak lelaki yang lahir pada tahun tu dibunuh. Tiba depan dapat kat isteri dia ni, budak bayi lelaki comel lagi ni. Dia ni bayi betul-betul baru lahir. Abang janganlah bunuhlah bang. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, kita bela dia besar nanti dia bantu kita, dia ni kita jadikan dia anak angkat. Wahum la yash'urun. Dan kita tidak sedar, dan kita tahu bahawa memang Nabi Musa membesar dalam istana Firaun, menjadi anak angkat raja, bahkan dia boleh jadi ganti Firaun, Nabi Musa. Tapi dia berkorbanlah untuk itu, menjadi Nabi menjadi Nabi. Itu nak kata tadi Firaun dengar. Kalau beritahu kerahnya dia gini-gini, dia dengar pula pandangan isteri.
Jadi mana-mana suami, ini kata untuk saya lah, kalau ni kita mari rasa ego, besar diri, apa yang kita cakap ni kita tak ada harga langsung, mana kita lebih dahsyat daripada Firaun. Ini secara tak langsung pengajaran dan daripada kisah ini, kisah Firaun. Ibu-ibu boleh ingatkan. Ini satu poin. Baik, saya berhenti setakat ni. Ada poin yang kedua tapi takut jadi berat lagi. Saya tak berhenti setakat ini. Kalau ada soalan, kalau ada apa. Kalau tak ada, saya nak masuk ke. Jangan apa, jangan kata, oh Ustaz nak cepat ni, tak payah cakap ni. Kalau ada yang membuat-buat, kongsikan. Kalau tidak ada, poin terakhir saya nak kongsikan di sini. Ini keluar sikit dah keluar semula dari perbincangan rumah tangga, tapi kita masuk kepada arah yang lebih umum. Saya nak kembali kepada perbuatan ataupun perbuatan Sayyidina Umar. Apa sikap dia disebabkan aku duk teringat kesalahan ni, ketelanjuran dia lah pada ketika itu. Aku berpuasa, aku bersedekah, aku solat, aku bebaskan hamba untuk nak qada. Ini saya sebut awal tadi muhasabah untuk diri saya sendiri. Ini adalah prinsip sebenarnya, prinsip kita sebagai orang beriman. Um, Sebagai orang mukmin, seorang beriman, kita manusia biasa, kita tak lepas daripada kesalahan, ketelanjuran. Tapi apa sikap kita yang membezakan banding orang lain? Kita menjadikan kesilapan, ketelanjuran, kesalahan masa lalu itu sebagai motivasi untuk beramal. Sebagaimana Sayyidina Umar tadi, satu perbuatan dia, tapi itu yang menjadi motivasi sebagai orang kata pendesak dia kepada beramal untuk nak qada yang tu sahaja. Iaitu dan maksud yang lain, kita menggantikan, mengqada kesalahan kita yang lalu dengan kebaikan masa sekarang ataupun akan datang. Dan ini apabila kita memberi tumpuan, kita akan tengok itu sangat konsisten dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Saya bawa beberapa catatan kat sini. Kita tengok ni, kita tadabbur, kita kembali pada Al-Quran. Kita tengok dalam surah Hud ayat 114, ibu tanda. Bagaimana Allah didik kita tentang ini. Allah sebut wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Allah sebut bangkit, bangunlah solat di awal pagi, di hujung malam, di sebahagian malam. Kerana innal hasanat yudhibna sayyiat, kerana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Orang Islam, Allah SWT bagi arahan ini bukan dia kata okey ni tambah pahala ni. Itu memang automatik buat baik dapat ni. Tapi motivasi Allah sebut itu untuk kita buat kebaikan supaya terhapus keburukan. Realitinya kita tak lepas daripada dosa, silap dan terlanjur. Allah tahu cara dia untuk ni, kamu beramal, kamu buat ni. Itu satu benda. Baik. Dalam hadis pula, saya ambil satu contoh benda. Dalam hadis pula Abu Dzar dia kata, ni hadis riwayat Tirmizi. Nabi pernah sebut, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut kepadaku, ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah pada Allah di mana saja kau berada, wahai Abu Dzar. Wattabi'as sayyi'atil hasanah tamhuha. Dan susulilah satu keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Watbi'il sayyi'atal hasanah tamhuha. Susuli. Maksud satu keburukan dengan kebaikan. Satu keburukan yang kita buat, kita segera tampung, segera kata backup dengan kebaikan lepas tu. Apa saja. Yang ni bagi prinsip hidup yang besar. Kita telanjur satu perkara, kita ya Allah, teringat Allah, kita pun qada buat baik, serta baik supaya terhapus, dengan niat menghapuskan kesalahan kita yang baru kita lepas buat itu. Masya-Allah, menarik. Ya, sebagai orang Islam, kita dalam kehidupan itu. Ini riwayat Tirmizi. Kemudian menarik lagi, surah Ar-Ra'd ayat 72. Surah Ar-Ra'd ayat 72.
dia ada ayat sebelum dan selepas pada tu dalam kelompok di sini ibu-ibu rujuk nanti Allah menyenaraikan sifat-sifat ahli syurga, sifat ahli jannah, sifat ahli syurga dalam ayat satu ayat ini ayat 72 surah Ar-Ra'd. Allah sebut sifat ahli syurga. Kita ceklah di dalam diri kita, mudah-mudahan kita semua ahli syurga. Allah sebut wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka orang yang menghapuskan satu kejahatan dengan kebaikan. Ini sifat ahli syurga. Maksud kata di dunia. Mm, Allah tak sebut orang yang ahli syurga ni orang yang banyak beramal ataupun amalnya banyak, dosanya sikit. Orang yang ahli syurga, orang yang rajin beramal, nampak fokus waktu beramal. Tak. Bukan. Allah sebut dengan lebih, orang kata lebih cantik, lebih lebih kena dengan realiti, iaitu ahli syurga ni mereka yang menghapuskan kejahatan dengan kebaikan. Ada ahli syurga bukan orang tak pernah buat dosa, bukan orang bebas berdosa, tak. Orang yang apabila lakukan kesalahan, kesilapan, keterlanjuran, dia terus buat kebaikan untuk menghapuskannya. Itu sifat ahli syurga. Kita pun Allah begitulah menjadi ni. Tak tahulah orang, tapi ada je kita tak lekar, ada je aku salah cakap, ada yang ni. Tapi kita tidak berhenti pada alamak aku tersalah, alamak tak, kita qada dengan sesuatu. Apa saja. Boleh jadi kita salah cakap, Allah terasalah kawan aku tu. Satu, minta maaf dengan dia. Yang kedua, kita mungkin baca satu muka surat, kita buat atas diri kita sendiri. Orang kata sistem hukuman diri sendiri. Bukan hukum menyakitkan diri, tapi hukumnya dengan buat kebaikan. Ini yang menarik dia. Kita pun Allah terlewat solat, contoh kata terlajak, Allah lara sangat. Mungkin kita qada solat tu ya. Kita qada dengan kebaikan, dengan aku tambah lagi dengan 2 rakaat, 3, 4 rakaat solat sunat pula. Mana kita bermain dengan sendirilah untuk ini, buat sistem hukuman dan reward sendiri. Masya-Allah. Saya rasa ini poin yang kedua, sebagai prinsip hidup kita sebagai ahli syurga, sebagai orang beriman, selagi mana kita hidup. Wallahu alam. Saya nak berhenti, betul-betul nak berhenti setakat ini. Setakat ini nak berhenti. Tak ada apa lain dah. Saya serah kepada pengurusi dan serah kepada ahli jemaah sekalian, insya-Allah. Baik jemaah, ada yang nak bertanyakan soalan? Atau nak berkongsi? Atau berkongsi? Ustaz masih nak dengar jugalah. Kalau dia silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dijangka. Tak ada, sebab menarik lah Ustaz. Tentang suami isteri ni biasalah, isu ego tu selalu keluar kan. Tapi hari ni saya jumpa sesuatu lepas Ustaz share semua-semua kenapa tak nak dengar pandangan, tak nak dengar apa juga luahan, especially bila kedudukannya dia rasa dia lebih tinggi, dia lebih berkuasa kan. Sebabnya pada saya, yang saya nampak lah dia ni, tak ada rasa sayang. Mungkin hamba, sebabnya orang yang kita sayang ni kita mudah mendengar kata, kita mudah menerima. Tapi kalau dimulakan dengan persepsi aku memang tak suka, kau cakap apa pun walaupun baik, memang akan datang persepsi tak suka tu dulu, dia akan mencantas semua apa juga cadangan. Kat situ pada saya yang ego, itulah sebabnya jadi ego tu, sebabnya dah hamba kasih sayang sesama pada saya, dengan anak, dengan jemaah, dengan sahabat sendiri pun, kalau kita datang dengan perasaan persepsi yang tak baik dulu yang letak di atas, apa juga yang keluar daripada kata-kata ke perbuatan ke, kadang sampai tengok muka pun aku tak boleh lah dia ni kan. Ni mendahulukan dengan perasaan tak suka tu. So pada saya, semak balik apa punca, kenapa ego, aku ke dia ke, dan kat mana kasih sayang sebenarnya antara hubungan yang kita sepatutnya boleh dengar nasihat, boleh dengar kan. Dan lagi satu pada saya, kalau kita mencari orang yang kita rasa macam dengan dia ni je aku boleh cakap, maknanya diri saya yang ada kesalahan kat situ. Saya hanya memilih orang yang nak mendengar apa yang saya nak dengar balik. Itu salah sebenarnya. Saya suka kalau kita ni meletakkan diri kita boleh mendengar nasihat yang bukan saja nasihat yang kita selesa je, tapi nasihat yang kadang-kadang rasa macam terpukul, rasa macam ya Allah betul lah aku salah benda ni. Kalau kata kita nak duduk bercerita atau berkongsi dengan orang yang aku selesa dengan dia ni je, ada kesilapan pada diri saya lah. Wallahualam Ustaz. Baik, betul.
Terima kasih apa atas sudut pandang perkongsian yang saya setuju dan dia lebih kompleks dari kata hubungan ni rumit, rencamnya daripada yang kita sangka dia tidak boleh nak mudah-mudah nak pukul borong kan. Semua saya bukan tak beri tumpuan tadi apabila ibu sebut tu menarik suka pada perbincangan ni apabila dia mencetuskan uh, kita berfikir benda yang lain lagi. Saya tu teringat ada satu kisah yang baru saya baca semalam 2-3 hari saya baca cuma tak ingat nak copy balik ni ingat tu cari balik dalam internet jumpa nanti saya akan kongsikan ada riwayat Ibnu Jauzi tentang hal seumpama ini berkaitan rumah tangga saya nak kongsikan selepas pada ni sebelum tu saya nak buka dulu pada orang lain kalau ada apa-apa nak perkongsian lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tumpang tanya. Saya ni kan saya memang tak pandai lah tentang apa cerita-cerita Nabi. Saya dengan Google Meet belajar. Satu hari saya dengar ada satu ustaz tu kata kan bapak saudara Nabi Muhammad tu apa Abu Talib ke apa yang pelihara dia dari kecil tu kan ustaz selepas Ya, mak dia meninggal tu kan. Lepas betul. tu dia kan tak masuk maksud saya tak tahulah dia masuk Islam ke tidak kan. Mhm. Ada ustaz kata dia tak masuk Islam tapi Nabi nangis habis tu Allah kata bagi terompah dalam apa tapi dia dalam neraka juga kan. Habis tu Mhm. ada satu ustaz saya dengar pula dia kata bapak saudara dia tu masuk Islam. Jadi saya ni confused lah. Bukan confused sebab apa dia masuk Islam ke tidak ustaz. Mhm. Tapi saya kata ustaz ni cakap lain ustaz. Dan macam mana saya pun nak apa confirm saya tanya ada satu ustaz dalam Google Meet. Dia marah saya ustaz. Dia kata saya kurang hajar. Dia kata tanya Nabi Muhammad tu kan Nabi kita. Dia kata kamu you tanya petikai lah. Macam mana you nak masuk syurga? Dia marah saya dan kelas macam ni tu ustaz. Saya sedih Allah. ustaz. Saya sedih jatuh saya ni Mhm. tanya saya memang tak faham kan. Mhm. Bukan saya nak petikai dia masuk Mhm. syurga tidak. Kita pun Mhm. belum tentu kan. Dia marah saya ustaz. Marah sangat dengan saya. Kalau saya langsung keluar guru tu ustaz. Saya sedih sangat. Saya nak tanya je. Jadi Mhm. kata saya kurang hajar you tanya. Kata, macam mana you nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Oh sedihnya saya ustaz. Sedih sangat. Berdosa ke saya tanya macam Ah. tu ustaz? Mhm. Terpaksa saya ustaz. Saya nak tanya je, bukan nak petikai dia masuk syurga tidak. Tak, ustaz tak ada di hati saya langsung. Lepas tu kan ustaz saya derma kat apa grup tu kan tak ada dimakan apa ulama dia ada macam apa suluk ni kan. Oh saya tak tahu apa dia reject saya punya derma tu ustaz. Oh sedih lagi hati saya ustaz. Lepas tu saya suka dia belajar tasawuf kan sekarang saya macam malu nak masuk ustaz. Dalam grup tu saya kenal orang tu. Saya tak pernah miss kelas dia ustaz. Salah ke saya tapi saya malu ustaz. Betul-betul malu ustaz. Agak apa tu kita tanya dia boleh marah betul dia ustaz itu. Itulah ustaz saya nak tanya. Salah ke saya tanya ustaz? Okey, benar. So, Saya jawab. puan tanya apa tadi Ustaz? Dia tanya, Ibu Zaini boleh respons boleh. Siapa ni pasal apa bapa saudara Nabi Muhammad tu yang jaga dia tu kan selepas apa ni masa mak dia meninggal apa Abu Talib ke apa ke? Abu Talib. Okey. Abu Talib tu kan dia walaupun dia masa dulu kita dengar cerita dia tak masuk Islam tapi kan dia defend Nabi Muhammad apa agama kita kan. Tu saya tu. Baik. Itu jadi saya ingat isu ni boleh saya ulas sedikit penjemaah semua sebab isu ni yang kalau ingat awal-awal tadi saya sebut saya nak sentuh satu perkara pengalaman tu. Elok kebetulan berlaku sebagaimana yang Ibu Zaini bagi tahu tu. Jadi saya ingat saya ulas dulu. Begini Ibu Zaini, semua kita bersimpatilah dengan situasi yang berlaku dan saya secara peribadi rasa sedih dengan ibu satu yang kedua sedih dengan sikap kita sebut sebagai orang agama yang sebegitu. Dan tak dinafikan memang ada orang agama sebegitu, bahkan mereka satu kelompok yang ada sikap sebegitu. Pertama, ibu tak salah. Yang kedua, adapun tentang Abu Talib itu masuk neraka, itu sabit melalui hadis. Kita rujuk dalam contoh riwayat Al-Bukhari. Sebut riwayat Al-Bukhari, kita tahu ni hadis sahih. Memang kita baca dah. Memang Abu Talib dengan jasa dia pada Nabi apa semua tu kita tak nafi, dah sayang Nabi kepada beliau kita tidak nafi, tapi takdir Allah atau hikmah Allah yang sebenar kita boleh patutnya tengok dia masuk neraka.
Tengok dalam saya nak kongsikan ni dalam Abbas. Sebab saya ingat kita buat kajian tentang ini. Abbas bertanya, Abbas cak mana nasib Abu Talib? Muka surat 96 dalam buku Asam Garam 3. Nak cakap ibu ni untuk nak menjelas isu. Pertama tidak dinafikan. Memang sebahagian bukan ulama tapi ahli agama yang yalah, dia yang begitu kita kata sanjung sangat ke Nabi SAW, memang itu ke orang kata perasaan mereka, tapi dia lebih kepada agak sebahagian melampau apabila dia tidak berdasarkan ilmu, lebih-lebih lagi. Sebab saya pun mengaji begitu juga. Nanti saya ceritakan. Baik. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Abbas, pak saudara Nabi. Abu Talib abang dia. Dia kata kepada Nabi SAW, awak tak tolong ke bapa saudara awak Abu Talib? Dulu dialah yang melindungi awak dan marah demi membela awak. Ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka aw la. Dia duduk bantu awak gini. Awak tak buat apa-apa ke? Itu Abbas mengatakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, huwa fi dahdahi minan nar, minan nar. Dia duduk di tepian neraka. Kata Nabi, falaula ana lakana fid darakil asfali minan nar. Andai tidak kerana aku, kerana syafaat aku, kerana aku tolong tu, dia bukan duduk di tepian neraka tapi duduk di darakil asfal, duduk di kata patak, duduk di bahagian di dasar neraka. Atas dosa syirik. Abu Talib tidak beriman walaupun dia orang baik mantu gini, hukuman dia dalam neraka, duduk di dasar neraka lagi. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas syafaat Nabi, bantu juga minta tolong Nabi, sebagian Nabi boleh sebut pakai terompa itu dalam hadis yang lain, diringankan azab dia, tetap di neraka. Baik. Adapun pihak yang mengatakan Abu Talib nanti masuk syurga, dia beriman, mereka bersandarkan kepada satu hadis kononnya nanti Abu Talib akan dihidupkan semula. Dia bukan sekat Abu Talib, ayah Nabi, ibu Nabi, sebelum berlakunya kiamat dia akan dihidupkan semula, akan ditanyakan soalan iman, beriman tak, mengaku tak Nabi Muhammad gini-gini. Mereka mengaku, kemudian meninggal dunia, dimatikan semula, mana mati dalam keadaan iman, kemudian baru berlaku kiamat. Ini hadis palsu dan hadis ini direka oleh puak-puak Syiah. Tuan-tuan, ibu-ibu, tidak ada, kalau kita ni ahli sunnah nak banding dengan Syiah dari segi perasaan cinta korban kepada Nabi, kepada ahli bait, tak lawan lah. Tapi kita tahu Syiah tidak ada ilmu, tidak ni, mereka main reka-reka gini. Ini kita tak kata golongan itu Syiah, tapi sebahagian pengajian muyul ke arah itu tanpa ada dasar ilmu. Itu respon saya pada ni. Saya nak tambah dengan saya sebut pengalaman saya berlaku dalam 2-3 hari ini yang seumpama itu juga. Apabila ada seorang rujuk saya. Ni bukan saya beritahu, bukan saya. Dia rujuk saya. Baguslah kita ada hubungan yang baik juga. Dia rujuk saya tentang seorang ustaz. Tak tahu ustaz tu cakap macam mana tapi dia marah sangatlah. Kata ustaz tu sama juga ayat-ayat dia. Ustaz ni biadab, bukan ahli sunnah. Ustaz ni gini-gini ni, apa tidak beriman, Nabi kan maksum gini-gini. Marah sangat dia. Apa ceritanya? Ustaz, saya nak tanya ustaz ni. Ada ustaz ni sebut gini-gini. Apa cerita dia? Kata dalam kuliah tu ustaz tu sebut bahawa Nabi dia tak sebut ustaz tu bawa hadis. Dia kata ustaz tu sebut satu hari Nabi terpandang seorang wanita dengan penuh syahwat. Itu ayat dia. Saya kata betul ke ustaz tu cakap macam tu? Dengan penuh syahwat, kemudian balik ke rumah lalu bersama dengan isteri dia. Kata apa ustaz dia? Ulah apa ustaz tu cakap macam seolah-olah Nabi ni apa itulah memberi gambar yang buruk. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh dia ulah. Saya nak cakap macam mana kat haji ni ya. Itu pun bawa cara tunjuk dia Al-Bukhari hadis sahih. Okay, pada suatu hari absara imra'atan, Nabi terpandang seorang wanita, kemudian Nabi mau balik ke rumah bersama dengan Zainab. Ini saya pun baru tahu, oh Nabi bukan balik bersama isteri semata-mata, tak sebut, tapi sebut bersama dengan Zainab binti Jahsyin. Nabi bersama dengan dia,
Kemudian Nabi keluar bersama sahabat Nabi, Nabi pun sebut, Nabi bercakap, Nabi sebut, Nabi kata, apabila ada antara kamu nanti kalau terpandang wanita dan maksud berlaku ada perasaan, maka segera kembali kepada isterinya, kerana itu yang akan menolakkan ma fi nafsih, kerana itu yang akan menghilangkan apa yang ada dalam diri dia. Ini hadis sahih Al-Bukhari dan ulama hurai tentang hal ini. Ini menunjukkan satu sifat basyariyah, adamiyah, sifat kemanusiaan manusia Nabi, bukan saya sebut merendahkan Nabi. Dan ini Allah takdirkan berlaku dan Nabi buat, bukan nampak itu untuk dibayar. Nabi nampak sangat tak, orang kata tak tahan, nampak sangat kuat. Tidak begitu. Ini Allah takdirkan berlakunya pun sekali supaya keluar panduan. Itu yang Nabi lakukan. Terpandang dan melihat wanita. Nabi kita sebut dalam hadis sebelum pada ni, ada wanita berdiri, Rasulullah nak takkan saya, tak ada pun macam tu. Tapi ini tak berlaku, Allah takdirkan. Terpandang wanita, timbul perasaan. Benda tu biasa. Bukannya asal Nabi tengok wanita terus naik nafsu dia, tak. Kita lelaki pun tidak. Kita tengok ada ketika terdentik. Terdentik ini. Terus time tu Nabi balik lalu bersama isteri, dan pedoman dia Nabi sebut tadi, kalau ada antara kamu ni orang lelaki lah berlaku situasi yang sama, mari perasaan ni tak anti ke tengok perempuan ni, tapi timbul perasaan begitu, maksud kalau ada kesempatan terus segera bersama isteri, itu yang menghilangkan. Bersungguh kita orang lelaki, orang perempuan, kita orang lelaki lagi lama disimpan perasaan itu lagi bahaya. Lagi bahaya. Jadi benda bab-bab perasaan, syahwat apa ni, dia sifat dia kalau timbul diselesaikan segera. Selesai, lega lah, tak ada apa dah. Begitu sikap dia. Itu prinsip dalam bertindak. Berlaku, Allah takdirkan berlaku pada Nabi. Bukan nak kata Nabi ni wahyawat, bukan ni. Dan bukanlah nak kata tadi orang yang bawa hadis tu maka dia biadab dengan Nabi, maka ni. Dia kata, saya nak sebut tadi sama, ni golongan satu pihak ni lah. Tidak terdedah dengan hadis-hadis umpama ini. Lalu dia duk bayangkan Nabi ni maksum, Nabi ni manusia yang tak sama macam manusia lain, tak ada syahwat. Itu yang berlaku. Jadi saya terima kasihlah kepada pengajian di sini yang terbuka, yang boleh ni, dan peristiwa saya yang berlaku tu menyebabkan saya kata, Allah, aku kena bukan kembangkan lagi, kena war-warkan lagi, kena bagi, bukan biasakan, bukan menormalkan Nabi biasa, bukan, tapi nak lebih, kita ni lebih benarlah berdasarkan ilmu, dan kita menghormati, menyanjungi Nabi dengan sepatutnya, tidak orang kata terlebih daripada yang sepatutnya. Wallahu alam. Panjang pula saya bercakap ni. Ibu Zaini, kita simpati, kita teruskan pengajian ibu, dan pengalaman ibu itu sangat mahal, berharga untuk ibu lebih nampak bagaimana laluan pengajian itu kan. Dalam kumpulan itu bukanlah kalau nak teruskan ambil ilmu yang bermanfaat, tapi ada benda yang kurang kita tinggalkan kan. Kadang begitu. Saya sebenarnya mengaji kumpulan begitu juga dalam sekolah saya dulu. Kita mengaji tasawuf, ini nampak baik. Tapi sangat lemah apabila berdepan dengan isu konflik, isu ni. Kita boleh jadi orang paling keras bermusuhan dengan pihak lawan. Saya dulu begitu juga. Kita mengaji tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Baiklah kalau dalam keadaan tak ada isu, kita okey. Tapi apabila ada orang tu khilaf dengan kita satu, kita bangkar dia habis-habisan, sampai memang nak sebut orang tu tak beriman. Sebab seolah-olah kita saja beriman. Yang ni kita elakkanlah. Wallahu a'lam. Minta maaf orang lain. Terima kasih Ustaz. Saya memang Ustaz, saya suka tasawuf dia, tapi saya rasa diri saya hina, saya malu nak masuk. Tapi saya pilih masuk kelas lain lah, saya cari yang lain Ustaz. Alhamdulillah saya jumpa, saya belajar. Pak saya ni memang tak pandai Ustaz, dah pencen baru nak cari ilmu Ustaz. Alhamdulillah. Dia jangan dia macam sebahagian orang lain pula, bermula dengan jalan ilmu, berakhir dengan jalan jahil. Ini ingatan untuk saya, kita duduk dalam ilmu kita ustaz, tapi ilmu kita tak bertambah pun. Kita sebenarnya yang sama sahaja. Lebih baik orang yang bermula ni ilmu sikit, tapi dia belajar bertambah. Kita sebut tadi saya kata Allah adil menilai hamba dia dengan kemampuan dia dalam daerah masing-masing. Allah tak banding dengan orang lain.
Allah nilai dalam daerah kita masing-masing. Teruskan Ibu. Teruskan Ibu. Ini muhasabah untuk diri saya sendiri. Ya. Ustaz, nak celah sikit lagi Ustaz. Ya. Ustaz jangan marah saya. Tak ada. Kenapa? Saya menarik bila Ustaz kata perkara yang berkaitan dengan perasaan ni. Dia betul. Kita selesaikan tapi kebijaksanaan nak menyelesaikan tu. Sebab selalunya bila melibatkan perasaan ni dia akan terdorong kepada sakit hati, marah kan. Itu yang Puan Zaini tadi. Dia menghadapi keadaan sampai kan sepatutnya asatizah ni satu petunjuk untuk macam mana nak menyelesaikan masalah hati tu, tapi di sini dia berdepan dengan orang yang marah. Saya ambil pelajaran daripada yang Ustaz kongsikan awal tadi tentang Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Masya Allah, dua watak ni Ustaz, saya sangat mengamati persahabatan mereka dan mereka menjadi orang kiri kanan Rasulullah. Menariknya satu tegas dan lembut, satu lagi tegas dan agak mendesak. Kat sini nampak macam mana cara Saidina Abu Bakar menerima kata-kata Saidina Umar tadi tu. Pada saya kalau dengar kasarnya, Saidina Umar ni sampai tak ke Rasulullah ni orang yang benar. Dah macam mencabar, macam bukan dia ni bagus ke kan? Kalau kita bahasa kasar kita lah. Tapi macam mana Saidina Abu Bakar menerima ayat tu dengan berlapang dada, membalas balik, ya benar, dia orang yang benar. Bijak Ustaz. Dia tak melompat kata kau cakap baik-baik, kau cakap ni Rasulullah kan. Kalau kita yang barat kita akan balas dengan keadaan macam tu. Dan pada saya ketelusan Saidina Umar yang agak garang, tegas ni pun ada baiknya kat situ. Dia meluahkan tu jujur dan dia tak tembak, bukan menghina, bukan menunjukkan yang Rasulullah ni teruk, tak. Tapi asbab daripada kadang-kadang okey macam perkara ni Ilin berlaku sekarang lah. Asbab daripada dia punya cara tindakan dia yang pada kita memang worst lah, memang merosak Islam. Tapi banyak pihak yang sepatutnya bangun. So di sini mencetuskan baik, tegas, lembut, dua-dua baik. Tapi cara nak mendamaikan, menyelesaikan perasaan tu, menerima, meraihkan. Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar tak bergaduh, tak bertumbuk pun, tak sampai tahap aku menyampah tengok engkau, aku tak nak teguran engkau, tak. Tapi mereka lah sahabat terbaik Rasulullah dan Rasulullah sangat memerlukan kedua-duanya. Dan pelajaran besar yang saya dapat hari ni di awal perkongsian Ustaz tadi, tindakan cadangan Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW, kuasa diam Ustaz. Kuasa diam ni kadang-kadang satu kuasa yang memang boleh mencantas orang marah ke, orang yang tengah menangis ke, kita jadi belajar dengan dia daripada tindakan diam yang bijaksana lah. Bukan diam merajuk, diam yang langsung tak nak campur dah, tak. Tapi tengok macam mana Rasulullah melangkah. Mungkin dari satu sisi nampak merajuk, aku dah tak nak cakap, tapi tak. Tindakan tu bijak. Dia menunjukkan contoh dalam keadaan yang waktu ni aku tak perlu cakap banyak lah. Menerima cadangan Ummu Salamah. Wallahualam Ustaz. InsyaAllah. Bagus. Kuasa diam. Menarik. Yang orang lain nampak Ibu apa? Ibu Ani ada tu nak cakap ke? Ustaz, saya bacakan satu soalan daripada Ibu Mak Wan. Assalamualaikum Ustaz, apakah memang suami tak perlu mendapatkan pandangan isteri? Mak Wan ni tak ada suara ni Ustaz. Apakah? Soalannya? Apakah memang suami tak perlu mendapatkan pandangan isteri? Oh, soalan. Tu, apakah suami tidak perlu mendapatkan pandangan isteri? Tidaklah. Sebab kita sebut tadi, yang kita ulama bincang, saya jelas tadi, ulama nak bincang wajib ke tak wajib ke atau bagian hukum dia. Kalau kata wajib, memang suami tidak wajib, tidak mesti untuk dapat pandangan isteri. Itu hukumnya. Tapi adakah jawapannya soalan lain, adakah perlu? Ada ketika perlu, bahkan kena terbuka lah sebagai untuk menerima pandangan isteri, membuka ni, sebagaimana Nabi SAW juga. Nabi tak minta pun, sebenarnya pandangan Nabi meluahkan. Tapi Sayyidah Aisyah Ummu Salamah yang bagi pandangan dan Nabi terima. Satu. Yang kedua, secara tak tersirat tadi kita sebut kisah Fir'aun dan isteri Asiyah yang memberi pandangan, abang jangan bunuhlah dia bang, kita bela dia gini. Dan secara tak langsungnya Fir'aun terima. Ini sudah menjawab persoalan tadi, adakah perlu seorang suami menerima pandangan, bukan menerima, perlu terbuka mendengar pandangan isteri, maka ya. Termasuk dalam dalam Allah Subhanahu Wa Taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka yang
ma'ruf, yang baik-baik. Antaranya termasuk yang ni, isteri juga ada pandangan sebagai lelaki, sebagai seorang manusia, maka patut, perlu untuk diraikan pandangannya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Maaf kalau tak jelas, orang lain boleh sambung, boleh tolong jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Ustaz, Saya wajib itu kan suami tidak wajib mendengar pandangan isteri tu memang termaktub dalam hukum ke ataupun dalam hadis ke? tak ada. Tidak ada secara nas zahir, tidak sebut. Ini saya sebut pandangan ulama tu. Dia berdasarkan dia punya rumusan. Hukum itu ulama letakkan, rumuskan, dia tidak semestinya ada satu statement hadis nas sebut gini wajib, tak wajib, tak. Tapi berdasarkan kefahaman. Tak wajib maksudnya kalau nak buat tindakan tak perlu, tak wajib kata kena wajib minta pandangan isteri dulu, tak nak beli kereta. Tapi sebagai seorang cerdik, manusia yang cerdik sudah tentu akan minta pandangan orang lain dulu, termasuk dalam hukum, termasuk dalam gesaan bermusyawarah, tanya ahli yang ni. Juga isteri pun begitu, walaupun suatu perkara itu bidang mutlak dia, duit dia punya ni, ikut dia lah nak belanja macam mana, tetapi orang bijak akan minta pandangan. Saya, kita orang suami, duit kita lah ni, tapi sebagai orang yang ni minta pandangan orang lain, isteri ke kawan, abang nak beli aset baru ni gini. Kadang untuk orang kata menguatkan kita punya kehendak lagi, abang nak beli aset ni pun biasa saya kata memang nak, biasanya kita nak memang ada keputusan ada ni, tapi saja bentangkan hasrat tu, apa rancangan tu, lalu kata abang nak, lepas tu tanya orang lagi. Rajin nak dengar. Kadang kita dapat tindakan balas, pandangan balas tu, baru kita nampak sisi yang lain. Tapi bila kata orang bijak akan minta pandangan second opinion, third opinion daripada orang lain. Sudah tentulah daripada orang terdekat kita, pasangan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak mencelah. Ya. Kalau dia termasuk dalam hukum ke, dalam hadis ke, sebab ayat tu macam noktah, wajib tidak mendapat pandangan isteri kepada orang yang keluarga yang bahagia. Tapi kalau pada suami yang ego, dia boleh menjadikan satu sebab untuk dia tidak mendapatkan pandangan isteri. Kalau ini memang jadi satu garis panduan. Tak saya nak cakap macam mana. Tapi kita tidak wajib minta pandangan, tapi termasuk dalam perintah bergaul lah dengan mereka secara ma'ruf. Itu saya nak sebut. Mungkin orang lain boleh bantu. Jangan bagi tahulah kat suami ego tu. Tak adalah, saya berpandangan kalau ada suami-suami yang ego, ini menjadi satu kali panduan untuk dipegang. Sebab ada mengatakan wajib tidak dapat pandangan. Macam tu. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib meminta pandangan. Ya. Tapi kalau dia tahu pun, dia kalau jenis ego, dia bantai juga. Ada lain? Sama. Ada tambahan lain, input yang lain? Mungkin tak ada, Ustaz. Tak ada. Boleh tak saya nak kongsi satu peristiwa? Betul Ustaz, Cik Suami suka ambil point. Satu kisah lain, rentetan daripada Puan Azrina sebut tadi. Saya teringat sebuah kisah riwayat Ibnu Jauzi. Menarik kisah ni. Membawa satu sisi lagi tentang rumah tangga. Rawi Ibnu Jauzi anna rajulan jaa ila Umar bin Khattab wa qala lahu ya Amiral Mu'minin inni uridu an utalliq zawjati. Cinta mudah begini. Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa Sayyidina Umar, dan dia pun kata, wahai Amirul Mukminin, tak sebut siapa nama lelaki ni, saya tak dapat cari siapa sahabat ke ataupun tabi'in ni. Dia kata, wahai Rasul, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, saya nak cerailah isteri saya. Gitu. Minta pandangan. Orang Malaysia kat mana dia yang bijak, dia akan minta second opinion. Mungkin tak minta isteri, dia minta pandangan orang lain. Ni dia kata kat Sayyidina Umar, saya cerailah isteri saya. Umar kata, walima, kenapa pula? Li'anni la uhibbuha, sebab saya tak suka dia. Saya tak mencintai dia. Apa jawab Sayyidina Umar?
aw kullu buyut buniyat al-hub? Adakah semua rumah tangga yang terbina dengan cinta? Fa ainal muru'ah wa zimmah? Uh, Kalau itu di mana lagi nak letak maruah dan keterpeliharaan? Huraiannya begini, tidak semua, sudah tentulah rumah tangga yang idealnya terbina atas asas cinta gini-gini ni. Tapi tidak semua begitu. Betapa banyaknya rumah tangga yang terus berkekalan. Saya ingat Puan Irma kisah sebelum pada ni, yang berkekalan tidak atas dasar cinta antara pasangan, tetapi atas dasar agama. Dan sebenarnya saya ada kumpul sebelum pada ni banyak kes dalam kalangan ulama tapi sebelum macam tu begitu. Perkahwinan itu mereka berkahwin ada ni bukan ada rasa cinta tapi ada rasa agama, iaitu bukan agama tu, iaitu nak terpeliharanya agama. Adapun cinta tak ada, dapat isteri ni yang kes sebelah pihak lah, yang isteri dia tak baik tapi dia kekal juga sebab dia jaga anak aku, dia gini ni. Kekalnya atas faktor yang lain, faktor nak jaga maruah, faktor nak jaga agama. Itu menarik. Jadi Sayyidina Umar nak jelaskan bahawa um, kalau kau tak cinta pun boleh juga pertahankan dari sudut yang lain. Kau ada anak, kau ni, tak ada ni. Tidak semestinya atas cinta. Baik. Ada kisah yang lain saya tak ada nak cari juga. Ada kisah yang lain saya tak ada nak cari. Seumpama dengan itu juga. Wallahualam, saya tak nak ulah, saya tak nak ulah apa dah. Saya nak sebut tadilah. Apa tadi? Cinta. Wallahualam. Jadi takut jadi lagi habis stop dah. Pak Imah melalut ke lain dah. Kan? Dalam chat pun dah tak ada soalan Ustaz. Baik, kita dah. Saya pun nak meraihkan dan memudahkan urusan Ustaz juga sebab Ustaz kata ada urusan tu kan. Jadi apa kata kita tutup Ustaz? Tafadhal. Kita masih boleh membincangkan lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik, saya terus tutup ya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan hati buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta untuk perkongsian dan percintaan yang menarik, dan semoga kita dapat istifadah daripada kehidupan daripada penceritaan ini dan dapat aplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan saya mohon agar kita juga dapat kefahaman ilmu daripada apa yang Ustaz dah terangkan tadi, insyaAllah. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemenur Iman dan jemaah hadirin serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang telah mengimarahkan halaqah ilmu kita pada pagi ini, dan semoga kita tetap terpilih untuk bertemu lagi dalam kuliah asar bersama Al-Fadilah Ustazah Nurliah binti Kasmuri dengan kuliah berkitab kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid pertama pada pukul 5.10 petang nanti insya-Allah. Saya Adi Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gemenur Iman memohon maaf atas hilaf dan kelemahan dari pihak kami, dan bagi menangguhkan majlis kita yang penuh barakah ni, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Selamat berkhidmat untuk umat. Sihat walafiat semua insya-Allah. Sehingga bertemu di masa akan datang insya-Allah.